Kisah misteri 44 hari antara hidup dan mati. Kisah yang dia ambil dari kisah benar awal tahun 2000. Azmi, seorang remaja lepasan SPM, tidak pernah menyangka malam sambutan tahun baru tahun 2000 akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, dia keluar bersama beberapa rakan untuk meraihkan detik pergantian tahun. Ketawa, muzik dan harapan baru memenuhi hati anak muda itu. Namun perjalanan pulang bertukar tragedi. Sebuah kemalangan ngeri berlaku dan Azmi mengalami kecederaan parah. Dia tidak sedarkan diri. Doktor mengesahkan bahawa Azmi telah koma, namun bagi Azmi, kesedarannya tidak mati. Ia cuma terpisah. Dalam keadaan terapung antara hidup dan mati, Azmi melihat sesuatu yang sepatutnya mustahil. Dia melihat dirinya sendiri. Dia melihat tubuhnya dibawa ke bilik mandi jenazah. Dia melihat orang lain menguruskan tubuhnya, seolah-olah dia telah pergi buat selama-lamanya. Saat air dimandikan ke atas tubuh itu, dia dapat merasakan kepedihan panasnya, seolah-olah setiap titisan air membakar kulitnya. Azmi ingin menjerit, ingin memberitahu bahawa dia masih hidup, tetapi suaranya tidak keluar. Dia hanya mampu melihat. Dia melihat dirinya dikafankan, satu persatu kain putih membalut tubuhnya. Dalam diam, dia mendengar orang membaca doa, mendengar suara-suara sayu bercerita tentang dirinya, tentang kemalangannya, tentang harapan yang hilang, tentang masa depannya yang tidak sempat dikejar. Dalam keadaan Azmi terperangkap antara hidup dan mati, detik yang paling menghantui dirinya bukanlah ketika dia dimandikan atau dikafankan, tetapi ketika saat semua orang mula meninggalkan dirinya. Dia mendengar bacaan talqin, setiap patah kata menusuk langsung ke dalam jiwanya, seolah-olah ia benar-benar ditujukan kepada dirinya yang sedang berbaring di liang lahat. Suara itu jelas, perlahan, dan berat. Namun yang paling menggetarkan jiwa Azmi ialah saat satu demi satu suara orang yang disayanginya menjauh. Dia mendengar suara abang, kakak, mak, saudara mara, dan semua yang datang mengiringinya. Langkah kaki mereka kedengaran sangat kuat di telinganya, seperti hentakan yang bergegar meninggalkan dirinya seorang diri. Setiap tapak kaki semakin memudar, semakin hilang, hingga akhirnya lenyap begitu saja. Dan apabila langkah terakhir hilang, dunia itu bertukar menjadi sunyi yang tidak pernah dia rasakan seumur hidupnya. Sunyi yang sangat pekat, sangat dalam, hingga jika ada jarum jatuh, dia yakin dia akan dapat mendengarnya. Dalam sepi yang mencekik itu, barulah Azmi terdengar sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak pernah dia dengar di dunia nyata. Ia bermula perlahan seperti geseran logam. Kemudian semakin jelas, bunyi heretan rantai. Rantai yang berat, panjang, dan seolah-olah diseret oleh sesuatu yang tidak nampak. Bunyi itu mendekat dan mendekat, seolah-olah ada sesuatu di alam itu yang tahu dia masih sedar. Pada saat itu Azmi merasakan satu ketakutan yang tidak mampu diterjemah oleh kata-kata, takut yang datang dari tempat yang bukan milik manusia. Dalam kegelapan dan kesunyian yang menutup seluruh alam itu, Azmi segera teringat satu perkara. Dia lahir sebagai seorang Islam. Dia tahu apa makna bunyi rantai itu. Dalam hati yang seolah-olah tidak lagi bertubuh, Azmi berbisik, "Ini, malaikat Munkar dan Nakir." Ketakutan yang datang bukan lagi seperti takut orang biasa, bukan seperti takut kegelapan atau takut mati. Ini adalah takut yang datang dari fitrah. Takut sebagai hamba yang tiba-tiba berhadapan dengan alam yang selalu diceritakan dalam kitab dan kuliah, tetapi tidak pernah dia bayangkan begini nyata. Bunyi rantai itu berhenti betul-betul di hadapannya. Dan dari arah yang tidak dapat dilihat, datanglah suara pertama, dalam, berat, dan menggetarkan seluruh jiwanya. "Marabuka? Siapa Tuhanmu?" Suara itu menggegar seluruh ruang seolah-olah datang dari langit dan bumi serentak. Azmi terdiam. Dia ingin menjawab, tetapi dalam keadaan itu, lidahnya seakan tidak wujud. Yang ada cuman getaran dalam hati. Namun soalan itu datang lagi lebih kuat. "Marabuka?" Azmi cuba menjawab dalam hati, "Allah, Tuhanku Allah." Tetapi suara yang bertanya tidak berhenti. "Ma dinuka?" Apa agamamu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Soalan-soalan itu datang bertalu-talu, seolah-olah menghimpit jiwanya sehingga sesak.
Azmi rasa dia seperti sedang diuji di alam yang tidak ada belayan manusia, tidak ada kasih ibu, tidak ada genggaman sesiapa. Yang ada cuma dia dan dua malaikat yang tugasnya tidak pernah mengenal kasihan. Azmi cuba menjawab setiap soalan dengan apa yang dia pelajari sejak kecil, syahadah, doa, nama Allah, nama Rasul. Tetapi dalam keadaan itu, semuanya terasa sukar ditebalkan. Namun dia ingat satu perkara paling dalam. Setiap jawapan yang dia cuba lafazkan datang bukan dari mulut, tetapi dari amalan aku, seakan-akan amalan itulah yang bercakap. Dan setelah soalan terakhir bergema, alam itu tiba-tiba terasa berubah. Seperti sesuatu sedang menariknya perlahan-lahan, menjauhkan dirinya daripada kegelapan itu. Soalan demi soalan terus menghentam Azmi. Namun dalam keadaan roh yang bergoncang, ketakutan yang menggila dan fikiran yang samar, dia tidak mampu menjawab dengan jelas. Setiap kali dia cuba membuka suara, tiada yang keluar. Setiap jawapan dalam hatinya seperti diserap masuk ke dalam gelap, tidak sampai. Dan pada saat dia terdiam terlalu lama, suara malaikat itu berubah. Ia tidak lagi seperti suara bertanya. Ia menjadi suara yang menghukum. Tiba-tiba, dari arah yang tidak terlihat, satu libasan kuat mengenai dirinya. Dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi rasanya seperti seluruh roh disiat keluar dari cahaya. Azmi menjerit, jeritan yang tidak bersuara. Dan sekelip mata dia rasa tubuh rohnya ditolak, ditarik, dan kemudian jatuh. Jatuh ke dalam satu ruang yang sangat dalam, sangat gelap, sangat sunyi. Dia jatuh tanpa henti, seakan tidak ada dasar, tidak ada tanah, tidak ada penghujung. Hanya kegelapan yang menyerap segala cahaya, segala harapan dan segala rasa. Semakin lama dia jatuh, semakin dia sedar bahawa tempat itu bukan sekadar gelap. Ia hidup. Dari jauh dia mendengar suara, bukan suara manusia. Suara seperti bisikan-bisikan yang disertai sengsara. Ada yang menangis, ada yang ketawa, ada yang merayu. Dan dari bawah dia nampak cahaya merah, seumpama bara yang luasnya tidak bertepi. Semakin dia jatuh, semakin panas dirasainya. Seolah-olah seluruh alam itu mula membuka pintu untuknya. Boom! Sesuatu menariknya ke atas dengan kekuatan luar biasa. Seolah-olah memutus rantai yang cuba menahannya dari kembali. Kegelapan itu hilang dalam sekelip mata. Bunyi-bunyi tadi lenyap. Panas itu padam. Dan tiba-tiba, Azmi terasa seperti ditarik ke dalam tubuhnya sendiri. Segalanya bergoncang dan dia terjaga. Azmi akhirnya tersedar dari koma selepas 44 hari terperangkap antara dua alam. Namun ketika matanya dibuka, dunia tidak lagi sama. Dia tidak lagi mampu bersuara. Bukan kerana lidahnya luka, bukan kerana tekaknya cedera, tetapi kerana roh yang kembali itu membawa kesan dari alam yang tidak dapat diterangkan oleh sesiapa. Doktor tidak dapat memberi sebab. Keluarga hanya mampu reda. Azmi menjadi bisu, namun matanya menceritakan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata manusia. Kadang-kadang dia bangun dari tidur dalam keadaan menggigil, basah peluh, seolah-olah masih jatuh ke dalam kegelapan tanpa dasar itu. Namun ada satu perubahan besar pada dirinya. Azmi berubah menjadi seorang yang sangat tekun beribadah. Dia sering mengajak kawan-kawannya ke surau. Dia menasihati sesiapa sahaja melalui tulisan tentang mati, tentang masa, tentang hidup yang tidak boleh disia-siakan. Dia tidak pernah menceritakan sepenuhnya apa yang dia alami dalam 44 hari itu. Dia cuma menulis, "Jangan sia-siakan nyawa. Aku pernah berada di tempat yang kau tak mahu tengok." 2 tahun selepas dia sedar semula, tanpa sebarang tanda, Azmi jatuh sakit. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Doktor tidak dapat memastikan punca. Ada yang kata sakit dalaman, ada yang kata jantungnya lemah sejak koma. Namun ramai yang percaya ada sebab lain yang hanya Azmi dan Tuhan tahu. Kisahnya menjadi peringatan kepada ramai bahawa kadang-kadang ada manusia yang diberi peluang untuk kembali, tetapi tidak untuk selamanya. Azmi kembali hanya untuk menyampaikan sesuatu, dan apabila tugasnya selesai, dia pun pergi.